Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita bertemu pada malam ini dalam teratak halaqah akar tradisi ilmu sebagaimana biasa, dan pada malam ini kita bersiaran secara langsung bersama para jemaah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Taman Melati, Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat semua. Dan insya-Allah pada malam ini halaqah sekali lagi akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik pada malam ini. Tajuknya berkenaan dengan Islam, kad pengenalan. Agak-agaknya boleh bayang apa kita nak bincang malam ni. Bagaimana adanya satu senario sebahagian umat Islam yang memang Islamnya hanya pada kad pengenalan. Kita akan bincang kenapa keadaan ini berlaku, macam mana nak atasi masalahnya, macam mana nak ubatinya, insya-Allah. Dan bersama-sama saya pada malam ini tetamu istimewa kita, seorang pendakwah, guru kita semua, guru saya dan guru kita semua yang tidak asing lagi, Al-Fadil Al-Ustaz Roslan bin Muhammad, pensyarah kanan Universiti Melaya, yang akan sama-sama menerangkan pada kita pada malam ini. Dan bersama-sama saya juga Al-Fadil Qari tetap kita, Ustaz Tarmizi bin Abdul Rahman. Sedap penonton di rumah yang dikasihi sekalian dan para jemaah dalam masjid kita ni, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, Imam Baihaqi menyebut, meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum 'amirah walakin khurabun minal huda. Rasulullah bersabda yang bermaksud akan sampai suatu masa, suatu zaman ketika itu umat Islam tidak tinggal hanyalah pada namanya saja. Nama je orang Islam. Al-Quran tidak tinggal melainkan hanya tulisan sahaja. Masjid-masjidnya indah tetapi kosong daripada sebarang petunjuk. Kita bimbang kita berada pada zaman tersebut dan kita minta supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang hanya nama saja Islam. Jadi sebagaimana biasa untuk permulaan perbincangan kita pada malam ini, kita akan mendengar dulu indikator ataupun kita punya asas perbincangan kita, beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dibaca oleh Al-Fadhil Qari kita. Sedia dah, Ji? Okey, dipersilakan pada Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Terima kasih kepada yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Zain Muhammad Nur Hisham, yang saya kasihi dan saya hormati Al-Fadhil Ustaz Roslan, yang saya kasihi ibu ayah muslimin dan muslimat di masjid ini, begitu juga muslimin dan muslimat ibu ayah para penonton di rumah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di sana terdapat beberapa ayat, banyak juga ayat yang boleh kita kaitkan ataupun kita huraikan. Cumanya saya tertarik juga dengan ayat ini, iaitulah surah Al-An'am, ayat 153 juzuk yang ke-8, ya. Sama-sama kita hayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Saya kira itu untuk permulaan ini. Okey, terima kasih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tamizi. Untuk tidak melengahkan masa, saya akan direct pada Fadil Ustaz Roslan. Kita akan mulakan perbincangan kita Islam kat pengenalan ni Ustaz. Okey. Untuk permulaan, mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kita semua, para penonton di masjid, para penonton di rumah yang dikasihi sekalian, macam mana bahayanya Ustaz dalam keadaan hidup kita yang serba moden, serba canggih, tapi adanya umat Islam yang semacam langsung dia ni tak ambil tahu tentang hukum hakam agama, tentang cara hidup yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin dengan izinlah kita istilahkan sebagai Islam kad pengenalan. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton di rumah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Taman Melati, Kuala Lumpur. Alhamdulillah, topik kita malam ini Ustaz Syed, topik yang agak semasa, topik yang tidak akan padam dalam sejarah umat Islam. Jadi saya rasa kena pada tempat dan waktunya. Islam kad pengenalan, yang sebetulnya Islam dan amalan, itu yang betul. Tetapi oleh kerana berlaku situasi yang sedikit sebanyak, saya kira muqaddimah Ustaz Syed tadi daripada riwayat Al-Baihaqi, Nabi dah gambarkan keadaan umat Islam di akhir zaman ini dalam keadaan masajiduhum ma'amiratun, masjid tersergam indah. Masjidnya tak mahal, 18 juta. Pi orang belah orang saja. Kadang-kadang tiang lebih banyak pada masjid. Ini gambaran Nabi, bukan cakap-cakap main-main, bukan. Kalau itu gambar Nabi, bermakna fenomena masyarakat kita pada kita cukup takut dan membimbangkan. Persoalan kita dalam hidup ni tuan-tuan, tidak salah kita membina sebuah kehidupan secara moden. Tak salah kita membina kehidupan secara sesuai dengan zaman kita, tak salah. Sebab dalam Islam kaedahnya ada. Sebab Nabi dah kata, al-hikmatu dhallatul mu'min. Benda-benda ilmu, kemodenan, kemuliaan itu benda hilang daripada orang kita. Maknanya dalam hidup kita, kita cari saja, peganglah. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, bila kita pegang kemodenan, kita pegang kekayaan ataupun sebagainya, hingga kita meninggalkan Islam, memanglah Muhammad bin Abdullah, minta maaf, tetapi perangai John Travolta, minta maaf lah suka sebut nama sikit, nama Aminah binti Abdullah, tetapi perangainya wallahu alam. Jadi masalah bahayanya satu bagi saya, pertama sekali, ini adalah fitnah kepada Islam yang sempurna. Islam yang sempurna, yang disempurnakan Nabi SAW. Bila ada orang macam ini, dia merebuatkan fitnah, seolah Islam ini mundur, Islam ini tak dipandang, Islam tak berharga, sedangkan Islam itu berharga. Kerana Islam itu datang dalam konteks yang syumul, package, akidahnya, ibadatnya, akhlaknya, cara hidupnya, keluarga dan sebagainya. Tetapi tidak ada kekuatan dalam hidup, kadang-kadang tuan-tuan, kita menimbulkan bahaya fitnah kepada Islam sendiri. Yang kedua bahaya Ustaz, melahirkan perpecahan di kalangan kita. Mana ada orang kita, Masya Allah, dia komitmen dengan Islam. Lepas itu sebagai Islam dan amalan. Mana dijaga Islam, hukum hakam, ibadat, cara hidup, cara bercakap, berpakaian. Tetapi masa yang sama ada juga orang kita yang hampir-hampir terlondeh segala-galanya. Akidah terlondeh, pakaian terlondeh, menyebabkan ada di sana kegawatan sosial. Maknanya orang Islam tidak ada sia dan sekata. Itu yang kedua. Yang ketiga bahayanya, musuh-musuh akan melihat orang Islam tak ada kekuatan sebenarnya. Orang Islam bohong je. Yang duk kata Islam agama besar, agama istimewa, agama indah. Yang benar itu, di mana kebenarannya? Bila kamu orang Islam, kadang-kadang berakhlak dengan akhlak yang kotor, yang keji sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan sekalian,
Ini cabaran kita. Sebab itulah kita nak ajak masyarakat kita. Kita bercakap pada malam ini dalam tajuk Islam kat pengenalan, bukan nak didik sesiapa, bukan buruk sesiapa, tidak tuan-tuan. Tapi kita nak ajak masyarakat supaya mana-mana yang terlanjur kembali kepada hidup yang sebenar, mana-mana yang terpesong kembali kepada pangkalan hidup yang sebenar, mana-mana yang tersasul, salah silap saya. Mana-mana yang tersasul, dia kembali semula ke dasar hidup sebenar. Inilah maksud saya, bahayanya sebab bukan Islam yang bahaya, tapi kita membahayakan agama kita sendiri. Paling akhir tuan-tuan, yang paling utamanya ialah saya lihat begini. Bila bercakap tentang soal kemodenan semasa ini, musuh-musuh tak akan berdiam diri. Sebab itulah maka hari ini kita dapati jarum-jarum musuh ini telah pun masuk ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dia boleh merosakkan akidah kita, akhlak kita, perwatakan kita dan sebagainya. Jadi Islam kat pengenalan sebenarnya satu jenayah kepada agama itu sendiri, sebab itu Islam dan amalan. Wallahu a'lam. Ustaz, cantik apa yang disebut oleh Ustaz Ruslan tadi. Saya teringat masa isu Bosnia Herzegovina beberapa tahun yang lalu, apabila ada seorang guru kita, ustaz kita, pendakwah kita dari Malaysia, bila orang Serbia duk bunuh orang Islam di sana, dia pun pergi ke Bosnia, tengok sendiri keadaan, dan didapati memang ramainya masyarakat Islam di Bosnia, khususnya anak-anak muda, mereka minum arak, duduk serumah laki perempuan, berzina, itu menjadi perkara biasa. Lalu pendakwah tu dia tanya anak-anak muda ni, kamu agama apa? Anak-anak muda jawab, kami beragama Islam. Lalu ditanya, kenapa kamu minum arak, berzina, makan perkara-perkara yang diharamkan? Lalu anak-anak muda ini menjawab, kenapa, bila ditanya kenapa kamu mengaku Islam tapi kamu buat ini semua, mereka menjawab, I was told that my grandfather was a Muslim, so I am a Muslim. Faham? Oh, kata Tamam Melati faham insya-Allah malam ni. Saya diberitahu atuk saya dulu Islam, jadi saya pun Islam lah. Memang apabila tengok dalam kad pengenalan, memang Islam. Dan ni ustaz, kalau kita tengok sekarang, suasana sekarang, masyarakat, anak-anak muda kita yang mereka begitu mahir dengan peralatan gadget-gadget moden, tetapi bila tanya soal jawab tentang agama, mereka agak rabun. Jadi Ustaz Ruslan akan beri penjelasan tentang masalah ni, macam mana keadaan ini berlaku. Cuma kita akan beristighfar dulu seketika. Kita teruskan pembicaraan kita selepas ini. Halakah tak tengok? Masya Allah semangatnya. Insya Allah. Okay, kita berehat dulu, kita istighfar dulu seketika. Kita sambung pembicaraan selepas ini insya Allah. Astaghfirullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton di rumah yang sentiasa setia bersama-sama kami dalam halakah Akar Tradisi Ilmu. InsyaAllah saya nak terus kepada persoalan tadi Ustaz. Sebahagian masyarakat kita, khususnya anak-anak muda, generasi muda, kalau bab gadget-gadget baru ni, telefon, internet, teknologi ni, mereka cukup mahir. Boleh ulas satu persatu, rukun, syarat, perkara membatalkan handphone dan sebagainya. Mereka tahu semua. Tapi bila dalam bab agama, dalam bab soal hukum hakam agama, kadang-kadangnya agak rabun sedikit. Ini yang kita kata kaitkan dengan Islam kat pengenalan ni. Jadi kenapa situasi ini berlaku Ustaz, dan bagaimana kita nak hadapi suasana ni? Terima kasih Ustaz Pengerusi, Ustaz Said, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton, tuan-tuan yang berada dalam program kita pada malam ini. Sebenarnya itulah cabaran kita sebenarnya. Cabaran yang kita hadapi dalam dunia kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, isu yang berlaku bukan salah agama, bukan salah Islam, tetapi kadang-kadang disebabkan oleh 3 faktor yang paling besar. Faktor yang pertama ialah kejahilan yang melata. Al-jahlul amiq, kejahilan mendalam. Saya mengambil kata-kata daripada Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, disebabkan kebutaan hati. Jahil satu, kedua buta hati. Yang ketiga, kerana serangan musuh. Tuan-tuan puan-puan, apa yang berlaku? Bila kalangan umat Islam kita lebih menjaga dari aspek-aspek keduniaan. Contoh tadi Ustaz sebutkan tadi. Dalam bab Facebook diutamakan. Bab Twitter diutamakan. Teknologi moden. Tak salah.
Tetapi yang salah ialah kadang-kadang itulah melupakan kita hukum hakam agama. Tentang persoalan ibadat, persoalan akhlak, persoalan hukum hakam, persoalan-persoalan berkait dengan akhirat Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kita nak salahkan siapa jangan. Kita susah nak salahkan. Sebab kadang-kadang masalah berlaku dalam kediaman kita, Ustaz Said. Dalam kediaman kita sendiri. Tak kecuali kediaman ustaz-ustaz pun berlaku pada anak-anak mereka. Saya minta maaf tuan-tuan. Jadi hari ini masalahnya masalah perlu kepada keputusan kita bersama. Bagi saya tuan-tuan, kita ambillah amanah Nabi SAW yang Nabi telah ajarkan kepada kita. Di mana kata Nabi, duru ma'al Islam haitsu madar. Berputarlah kamu dengan putaran di mana Islam itu berada. Mana pada hari ini bila kita dapat mengukuhkan kuatan akidah dalam rumah tangga kediaman kita, kita pasakkan nilai-nilai hukum hakam, kita pasakkan nilai-nilai ibadat, kita pasakkan nilai-nilai akidah dalam kediaman, rumah kediaman kita. Anak-anak kita tuan-tuan, dia akan utamakan soal keimanan daripada soal yang lain. Tak kita nafikan, kita anak-anak kita maju dalam pembelajaran, mahir dalam IT, tapi dia tak meninggalkan agama. Hari ini kadang-kadang masalahnya ialah bila kita tak pasak itu selesai, menyebabkan anak kita habis 3 jam setengah dengan kerja-kerja IT komputer, nak habis 3 minit sembahyang zuhur pun tak boleh. Ini satu jinayah kepada agama. Penyakit ini tuan-tuan, penyakit yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Suka sebut satu ayat, kalau dapat dijadikan panduan. Allah kata dalam satu surah Al-Baqarah 14. Allah kata apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ini tuan ada makna di sebalik itu. Makna kata Allah, bila kamu berada dalam keadaan beriman, kamu rasa kokoh iman kamu. Tapi kalau mudah terjebak dengan gejala-gejala syaitan, nafsu, kamu dah ikut gejala tersebut. Jadi tuan-tuan, itu kenyataan kita. Sebab itulah bagi pertama sekali tadi, kita kena garapkan kekuatan. Dalam rumah kediaman, tolonglah wahai si ibu, si bapa, sang suami, sang isteri, pimpin anak-anak kita. Pasakkan dia dengan kekuatan ilmu agama, dengan ibadat yang kokoh. Terjemahkan nilai ibadat kediaman kita. Dalam masyarakat pun sama. Kita pimpin masyarakat. Wahai si pemimpin yang berada dengan masyarakat, ajak masyarakat kita untuk berilmu beragama. Kita tak nafikan, kita nak kemajuan yang bersifat kebendaan, kemodenan, tapi jangan kita lupa. Bila kita lupakan agama, akhirnya kita akan tergelincir, kita akan tak selamat, menyebabkan dunia akan hancur, kacau bilau. Jadi tuan-tuan, sebaliknya kita kena faham, bila Islam mengatasi segala-galanya, itulah dari kekuatan kita. Tetapi kalau Islam sudah terperosok, kekuatan kemudian mengambil tempat, Islam terpinggir. Akhirnya, inilah kenyataan. Ramai orang kita, Islam kat pengenalan. Sebab itulah sekurang-kurang Ustaz Zaid, nak cari orang ramai ke masjid pun tak berapa ramai. Masjid ada. Masjid ni ramai. Ini Alhamdulillah mana ramai. Kerana secara langsung, Alhamdulillah. Ya. Tapi kalaulah tidak kerana tertentu, hadirnya boleh tahan. Tetapi yang hadir, YB. Bukan hormat, yang bersara. Itu yang hadir. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, memang sebahagian umat Islam hari ni, kita sebut nak hidup cara Islam, tapi lebih terpengaruh dan nak ikut cara Barat. Budaya Barat, bergurau cara Barat. Saya pernah terlibat ikut sahabat-sahabat penguatkuasa Jawi Jakim pergi buat serbuan di hotel-hotel bajet. Kita dapat pasangan-pasangan yang Islam. Ada satu pasangan tu kita minta IC agama Islam. Rupanya, cik, janganlah, ni tunang saya. Dengan tunang duduk dalam hotel tengah malam. Kita kata tunang bukan isteri, mana boleh nak test drive macam tu kan. Jadi ini berlaku sebab terpengaruh dengan cara hidup Barat ni Ustaz. Jadi dengan hidup berkiblat Barat ni, macam mana sebenarnya kita nak berjaya dengan hakikat yang sebenar Ustaz? Boleh Ustaz ulas sikit? Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam hidup secara berummah ini, kita tak nafikan kemajuan. Barat secara kalimahnya, literalnya tidak salah. Timur literalnya tak salah. Yang salah budaya dalam kehidupan tersebut. Hatta dalam hidup orang Islam sekalipun, kalau Islam tak sembahyang, itu yang salah. Orang Islam jaga ibadat, betul. Orang Barat jaga akhlak, betul. Masalah kita ini tuan-tuan, kita hilang kekuatan. Pertama sekali ialah kerana iman yang menipis. Bila iman menipis, akan mudah masuk segala perkara yang buruk dalam kehidupan agama kita. Usah pergi jauh Ustaz Said, kita dalam rumah tangga sajalah. Kalau kepimpinan rumah tangga lemah, maknya lemah, ayahnya lemah, dalam kepimpinan rumah tangga itu, maka anak-anak akan huru-hara, haru biru.
Bermaksud anak tak akan ikut adab yang tinggi. Sebab apa? Kepingan lemah. Tapi cuba kepingan tu kuat. Dengan tegas, dengan penuh kekuatan, melarang ia, suruh ia, anak akan taat. Jadi saya tak nak kata bahawa barat tu tak betul. Barat ada kebaikan, tapi yang salahnya ialah kita ambil secara membabi buta. Itu masalah kita. Dahlah babi buta pula. Buta lagi. Wallahualam. Ya, itulah situasi yang berlaku dan inilah memang cabaran yang terpaksa kita persiapkan, terutamanya kita sebagai ibu bapa sekarang ini dengan cabaran yang begitu hebat. Bukan saja anak-anak, tetapi suasana ini juga berlaku kepada orang dewasa sendiri. Kehidupan kita siang, malam dengar ceramah, besok tipu kawan-kawan kat pejabat, malam pergi ke masjid, dalam bisnes, rasuah dan sebagainya. Hari ini berarak selawat, esok opa Gangnam Style. Kan? Hari ini kita pergi dengar ceramah, balik rumah pukul isteri. Banyak perkara yang berlaku yang semestinya kita sentiasa bermuhasabah. Ustaz melihat bagaimana kita sebagai orang Islam, macam mana yang sebenar, solat, puasa, zakat, macam mana kita nak menghidupkan ibadah ini supaya memberi kesan dalam kehidupan seseorang. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Alhamdulillah, kita bercakap pada malam ini tidak ada kecuali maksud yang satu dan sama saja. Kita nak bangunkan balik. Sebab kita nak identiti keislaman kita itu ada terjemahannya. Sebab tuan-tuan, kita hidup mesti ada praktikalnya. Iman itu maknanya kita percaya dengan, kita ucap dengan lidah. Yang kedua, kita yakin dengan hati. Yang ketiga, iman itu mesti al-amalu bil jawarih. Ada tindakannya. Makna dalam kerangka ini, cuba kita lihat satu ayat Al-Quran Al-Karim. Allah kata apa? Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Allahu Akbar. Allah beri peringatan kepada kita. Bila orang tu beriman, beramal-amal soleh, ada iman dalam dada, dia buat kerja dengan penuh keinsafan, Allah berikannya kehidupan yang baik. Makna rezeki bertambah berkat, usia bertambah dengan keberkatan, rezeki Allah berkati, rumah tangga berkati. Maknanya tuan-tuan, kekuatan datang pada mana? Tak akan berlaku kekuatan melainkan pada kekuatan dalaman kita. Kita nak berubahkan agama. Sebab saya sebutkan tadi, identiti kita ialah Islam. Bila itu identiti kita bermaksud kita jaga dia. Sebab kita nak mati dalam Islam dan kita nak hidup dalam Islam. Sesuai dengan kata-kata kita, Ustaz. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku ya Allah, ibadatku ya Allah, kerja buatku ya Allah, hidupku sehari dua ya Allah, semuanya termasuk aku mati sekalipun, lillahi rabbil alamin. Inilah identiti kita, tuan-tuan. Bila ada kekuatan itu, insya-Allah akan melebar luaslah kekuatan kita dengan agama. Yang baik kita buat, yang buruk kita tinggal automatically. Kata orang Jawa Amerika. Ya? Maknanya automatik dia akan buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Inilah kita dambakan sebenarnya. Wallahu a'lam, Ustaz. Ya, iaitulah merealisasikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sekali ibadatku hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beristighfar seketika. Selepas ni kita akan ada lagi persoalan-persoalan yang akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz. Teruskan bersama-sama kami, para penonton di rumah yang kat masjid ni, dia orang tak lari dah. Halakah tak tengok? Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton di rumah yang terus setia bersama-sama kami mengambil manfaat dalam majlis ilmu kita ini. Memilih majlis ilmu, pilih channel majlis ilmu akan membawa keberkatan di dalam rumah kita semua, insya-Allah. Buka TV ada majlis ilmu, turun rahmat ke dalam rumah kita, insya-Allah. Pada malam ini halakah bersiaran secara langsung
di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Taman Melati, Kuala Lumpur. Boleh sambung lagi? Alhamdulillah, begitu bersemangat para berjemaah di sini, insya-Allah. Saya akan pergi kepada persoalan seterusnya pada Fadil Ustaz Roslan. Ada ungkapan yang disebut oleh seorang ulama yang menyatakan bahawa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam terhalang oleh orang Islam sendiri. Jadi mungkin Ustaz Roslan boleh ulas sedikit apakah yang dimaksudkan oleh ulama ini, senario yang macam mana. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat kepada kenyataan Islam sebagai ad-din, Islam sebagai pegangan hidup, sepatutnya Islam tersebar kepada seluruh pelosok dunia. Mana dalam bahasa mudahnya, itulah hak Islam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan untuk membawa agama ini kepada penjuru alam seluruhnya. Tidak berada keadaan tertentu, tidak. Sebab itulah maka dalam keadaan kita sekarang ini, kita dapati ada masalah. Betul Ustaz Said kata tadi, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhalang kan orang Islam sendiri. Maksudnya siapa tuan-tuan? Orang Islam bermasalah tadilah. Orang Islam yang pertama akhlaknya tidak berapa elok. Akhlaknya keji. Perangai yang tak senonoh. Jiwa yang telah mati. Islam kad pengenalan tadi. Bila mana orang bukan Islam tengok Islam ini, dikata orang Islam lebih kurang je. Macam berlaku kepada orang asli Ustaz. Yeah. Orang asli di Malaysia, Usali lah. Asli ya. Asli. Orang asli ni satu hari dia datang mengadu kepada ketua kampung. Dia kata apalah, dia kata habis ubi saya, ya, orang Islam yang ambil. Dia mengadu soal apa? Dia nampak orang Islam jahat. Sedangkan orang Islam tak semua jahat macam tu. Tetapi kan orang si nampak orang Islam ni jahat, maka dia kata Islam tak betul. Tuan-tuan, siapa bermasalah? Hari ini kita tengok sendirilah. Bila mana orang bukan Islam hentam Islam. Hari ini kita dapati banyak cerita. Digambarkan cerita Rasulullah, gambaran yang cukup mengecewakan kita. Dihentam, dipukul agama Islam dengan kata-kata yang cukup tidak elok sama sekali. Dia kata Islam agama yang sifatnya jahat, agama yang macam-macam, ya, sebagainya. Tuan-tuan, siapa yang datang masalah? Orang Islam sendiri. Maknanya bukan musuh bermasalah, orang Islam bermasalah. Jadi pada hari ini apa jawapan kita? Jawapan mudah kepada kita tuan-tuan ialah kita kena balik kepada agama. Biarlah orang yang bukan Islam tengok orang Islam ni ada kekuatan. Sikapnya elok, peribadinya elok, pakaiannya betul, akhlaknya betul, cakapnya betul, ibadat betul. Kalau itulah gambarannya, pastilah orang-orang bukan Islam akan melihat Islam agama yang benar, yang mesti mereka terima. Tetapi jangan salahkan orang bukan Islam hari ini, kerana yang salah kita orang Islam yang hilang peribadi, hilang akhlak. Jadi betul lah kata-kata terhalang Islam kerana orang Islam sendiri yang sifat mereka tak menggambarkan indah Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini berbeza dengan situasi zaman Rasulullah sendiri. Rasulullah dan para sahabat yang menghayati, menghidupkan Islam dalam akhlak dan kehidupan, akhirnya orang bukan Islam wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang tengok Islam, orang tengok orang Islam jadi nak masuk Islam. Al-Fadhil Ustaz Ruslan tadi dah sebut, kita yang Islam kat pengenalan ni jadi orang tak minat dengan Islam itu sendiri. Itu yang kita bimbang sebenarnya. Seorang cikgu cerita satu kes di sekolah, pelajar perempuan tingkatan 2 disahkan mengandung. Tak maaflah saya sebut. Ialah pelajar perempuan tingkatan 2 di sekolah mengandung. Mengandung ni kita tahulah buat apa, bukan main bola baling tertelan bola kan. Jadi bila dipanggil mak ayah, mak datang, mak marah kepada pelajar tersebut di hadapan cikgu. Kata si ibu, kalau dah tahu subur, kenapa tak pakai kondom? Minta maaf saya sebut perkataan ini, tapi inilah realiti apabila Islam hanya tinggal pada nama, tetapi pemikiran dan cara hidup cukup teruk. Ustaz, sudah pasti ada pesanan-pesanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita umat Islam ni tidak terlalu terikut-ikut dengan budaya orang bukan Islam. Mungkin sebagai kesimpulan utama ataupun satu rumusan yang sangat penting, pesanan dan amanat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita terus istiqamah dengan berpegang pada Islam ni, Ustaz. Silakan. Ya, benar sekali Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian.
kita kena ingat bahawa Islam adalah agama yang paling benar mengatasi mana-mana agama yang ada di alam bumi ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Islam agama mengatasi mana-mana ism, mana-mana pemikiran, mana-mana budaya yang ada dalam dunia pada hari ini. Tinggal lagi Nabi bagi ingat kepada kita. Apa kata Nabi? Antaranya Nabi sebut kita orang Islam jangan jadi macam lalang. Nabi kata apa tuan-tuan, saya nak baca hadis. Ini amanah Nabi. Nabi kata apa? Daripada Hudzaifah bin Yaman, Nabi kata apa? La takunu imma'atan taqulun in ahsana an-nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu in asa'u la fala tazlimu. Macam faham je tuan-tuan? Angguk belaka ni. Apa kata Nabi SAW? Jangan kamu jadi manusia yang tidak ada kekuatan. Macam lalang, tiup ke kanan, ke kiri. Tak ada berlawan angin. Kata Nabi, yang saya ambil nas ni tadi ialah, Nabi minta, jangan jadi manusia macam tu. Tetapi kata Nabi, wattinu anfusakum. Perkukuhkan iman kamu, agama kamu, akhlak kamu, iman kamu, ibadat. Perkukuhkan dia. Jangan jadi manusia, orang buat buruk, kita pun buat buruk sama. Orang datang ke masjid, kita pun datang ke masjid. Orang melenggang-lenggang, kita lenggang juga. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita ada kekuatan. Maknanya, wattinu anfusakum, terjemahkan iman dalam dada kamu. Kita lihat kebenaran itu yang kita pegang, kebaikan kita amalkan, ibadat kita kerjakan, dan yang tidak baik kita tinggalkan. Sebab tu kata Nabi lagi, badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Subhanallah. Nabi kata tuan-tuan, tolong segera kepada amal yang saleh, kerana di akhir zaman kata Nabi akan datang ujian fitnah umpama malam yang gelap gulita. Tak nampak apa dah. Akhirnya, yang baik nampak tak elok. Yang tak elok nampak baik. Kata Nabi, ketika itulah manusia jadi kacau. Pagi elok, petang tak elok. Petang besok baik, petang tak elok. Tuan-tuan sekalian, ini bukan ciri mukmin. Kerana orang Islam, bukan saja Islam pengenalan, Islam amalan, dia akan jaga. Ibadat dia kerjakan, kebaikan dia amalkan, pahala dia raih, kejayaan dunia dicari, akhirat didambakan. Inilah yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi kejayaan dunia dan keselamatan akhirat. Yang lebih utama tuan-tuan, akhirnya orang-orang bukan Islam akan dapat melihat warna Islam dalam hidup kita orang Islam dengan warna-warna yang indah. Kan akidah betul, ibadat betul, akhlak pun mantap. Wallahu alam. Cantik satu kesimpulan daripada Al-Fadhil Ustaz Roslan. Seterusnya saya persilakan qari kita untuk meng-highlightkan kepada kita indikator seterusnya dalam perbincangan kita pada malam. Silakan Ustaz Mizi. Terima kasih Ustaz Syed, yang saya kasihi Ustaz Roslan, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang kasih sekalian. Saya nak respon satu ayat ini sebagai indikator juga pada kita pada malam ini, iaitulah satu ayat, ayat 158 dari surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 158 juzuk yang ke-9. Sama-sama kita hayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi
واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutlah Dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya Ustaz Roslan, pada pendapat saya, dalam kita mencari identiti sebenar kita sebagai Islam ataupun mukmin yang sejati ini, tidak lain dan tidak bukan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa kita tidak boleh lari daripada kita mengkaji, dan apabila kita buat kajian itu kita menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ayat yang sebelum ini saya bacakan, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita tidak tergolong dalam golongan Islam IC, Islam kad pengenalan. Kita kena telusuri bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sejarah kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekadar pandangan Allah. Ya, maknanya kita baca Quran bukan sekadar baca, tapi kita cuba memahami, menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Terima kasih kepada Ustaz Tamizi, kepada para penonton di sini dan di rumah. Kita persilakan untuk kita terus bersilaturahim. Boleh like halakah di Halakah TV 9. Like, kita boleh berkomunikasi, jadi friend kita lah. Yang ni tak apa. Kalau ada komen, ada cadangan, ada apa-apa idea, boleh dikemukakan. Moga-moga manfaat, kita boleh sentiasa pertingkatkan program kita. Dan kepada yang nak menonton Halakah, insya-Allah kita ada ulangannya pada setiap hari Selasa. Nak tengok muka sendiri boleh lah. Hari Selasa ni pukul 9 pagi. Dan juga boleh nak tonton di tonton.com.my. Kita istighfar dulu seketika. Kita akan simpulkan perbincangan kita selepas ini. Kita beristighfar dulu seketika. Halakah dok tengok rugi. Astaghfirullah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung perbincangan kita. Sekali lagi terima kasih kepada para penonton di rumah yang terus setia bersama-sama kami, dan khususnya para jemaah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Kita bincang pada malam ini Islam kad pengenalan. Jenis orang Islam bila ke Mekah tutup aurat, balik ke tanah air dah tak tutup aurat. Masuk masjid ikut peraturan Allah, keluar masjid pergi melancong tak ikut dah perintah Allah, dan sebagainya. Jadi kita dah bincang panjang lebar. Saya memberi masa seluas-luasnya yang berbaki ini kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan untuk kongsikan kepada para jemaah dan para penonton di rumah yang dikasihi sekalian, pelan tindakan kita dalam situasi menyelesaikan masalah Islam kad pengenalan kepada Islam apa tadi Ustaz? Islam amalan dan amalan. Ya, silakan Ustaz. Okay, terima kasih tuan-tuan sidang penonton di rumah dan tuan-tuan dalam masjid kita pada malam ini. Sekira tajuk pada malam ini tuan-tuan boleh setuju, kita tak terima tajuk yang berbunyi Islam kad pengenalan. Boleh terima tuan-tuan? Tak boleh terima. Ini sesuatu yang kita tolak ke tepi. Saya teringat kata-kata seorang syahid yang telah meninggal dunia, syahid beliau, Syed Qutb. Dia kata apa tuan-tuan? Jinsiyatul Muslim aqidatuhu. Allahu Akbar. Kewarganegaraan seorang Muslim akidahnya. Allahu Akbar Ustaz. Masya-Allah. Kewarganegaraan Muslim itu akidahnya. Bermakna seorang Muslim dijaga Islamnya. Seorang Muslim jaga ibadatnya. Seorang Muslim jaga imannya. Seorang Muslim jaga akhlaknya. Seorang Muslim jaga Qurannya. Seorang Muslim jaga nabinya.
Seorang Muslim ceritakan akhirat Allah. Seorang Muslim dambakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Seorang Muslim tolak neraka, bencikan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena ingat ya, saya kena ingatkan diri saya, ingatkan anak-anak kita, ingatkan semua orang kita, orang Islam kita, bahawa Islam bukan agama warisan pesaka nenek moyang. Islam bukan warisan pesaka nenek moyang, tidak tuan-tuan. Islam datang dengan dua jalan. Pertama, an tariqil ilmi, kita belajar, kita mengaji, kita baca tadah kita dengan ceramah, duduk dengan tok guru, dengan orang alim, dengar ilmu disampaikan, ceramah kita dengari. Tengok halakah. Ini tengok halakah. Terima kasih. Saya tak lupa tu, cuma hujung nanti. Yang kedua, tuan-tuan, Islam datang dengan apa? An tariqil hidayati, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan capai hidayah. Dah kita minta ilmu, cari ilmu, minta kebaikan, Allah akan beri. Allah akan beri kepada kita, tuan-tuan. Sebab itulah Islam datang dengan cara ilmu dan hidayah. Persoalan sekarangnya ialah apa pelan tindakan kita. Kita boleh setuju malam ni, Ustaz. Yeah. Ustaz dah sebutkan tadi, ke Mekah dah pergi, balik-balik aurat tak tutup juga. Masjid dah pergi, luar masjid tipu pelanggan juga. Yeah. Kalau yang berniaga, contohnya. Yeah. Contoh tuan-tuan, kita bukan nak kata siapa, tapi ini kenyataan. Apa pelan tindakan kita? Yang pertama sekali ialah kita mesti berada di jalan agama yang sebenarnya. Al-Fadhil Ustaz Tirmizi di awal-awal tadi telah bacakan ayat surah Al-An'am 153. Allah kata apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah kata apa? Inilah jalanku yang lurus, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Ikut juga kamu akan hancur, kamu akan tersasul, kamu akan terseleweng, kamu akan binasa. Maknanya tuan-tuan, pilih jalan ilmu. Hidupkan hati kita. Dengar saja perkataan Allahu Akbar berkumandang. Tinggalkan sedikit kerehatan di rumah. Tuju ke surau ke masjid. Yang sedang berniaga, tutup sekitar 10 minit. Contohnya, sahutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dekatilah alim ulama di kalangan kita. Hadirilah majalisul ulama, duduk dengan orang-orang alim. Sebab Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita, tuan-tuan, Nabi tak wariskan kepada kita terbenar Ustaz Said. Yeah. Innamal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin. Kata Rasulullah, para nabi-nabi tak pernah meninggalkan harta benda warisan kepada umat-umat baginda, tidak. Tetapi para nabi termasuk Muhammad kita meninggalkan para alim ulama, meninggalkan ilmu untuk memimpin kita. Hidupkan kita balik. Kita dah tersalah langkah dengan datang kita pada alim ulama, insya-Allah diperbetulkan. Ini jalan kamu, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, kerana kesepakatan. Yeah. Kita nak bangun masyarakat yang beradab mulia. Ada ta'awun, ada cooperation, kerjasama yang baik. Makna ada sikap tegur, menegur. Orang kita lama, Ustaz, dia kata apa? Jangan duk susah, duk sibuk dengan jaga tepi kain orang. Ini tak betul. Dalam Islam, jaga tepi kain orang, cuma jangan masuk sudah. Jangan masuk. Jangan masuk. Makna masuk bahaya. Jaga tepi, makna kita tengok masalah jiran kita, masalah rakan kita. Ambil kepekaan. Tegur dengan cara yang berhikmah. Tak boleh tegur kita, guna orang lain tegur. Ini antara ajaran agama. Maknanya pepatah tu tadi tidak selaras dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau ada patah, itu hadis Melayu. Bukan hadis Nabi SAW. Ya. Baik. Jadi ada kekuatan. Tegur menegur bersama kita. Yang keempat, Ustaz, antara pelan tindakan kita yang paling utamanya ialah kita ingin buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan yang Maha Berkuasa. Kata Al-Imam Al-Ghazali, nahnu umana'ullahi 'alal ardi. Allahu Akbar. Kata Imam Al-Ghazali, kita adalah pemegang amanah Allah di muka bumi ini. Harta adalah amanah, nyawa adalah amanah, pangkat adalah amanah, keluarga adalah amanah, kekuatan tangan yang boleh bergerak, kaki boleh melangkah adalah amanah. Islam adalah amanah yang sampai masa ketikanya di atas nama Islam itulah, tuan-tuan, kita akan kembalikan kepada Allah semula.
Amanah harta kembali kepada Allah. Amanah nyawa kembali kepada Allah. Amanah keluarga akan Allah kembali kepada Allah semula. Tidak ada apa melainkan kita tidak memiliki apa-apa melainkan amanah semuanya kita pulang kepada Allah. Ini pelan tindakan kita. Kalau kita besarkan kehidupan beragama, kecilkan kehidupan dunia, besarkan akhirat Allah, kecilkan sedikit kehidupan dunia ini, bukan tinggal terus, kecilkan sedikit. Dahulukan agama, dahulukan keimanan, kecilkan nafsu. InsyaAllah tuan-tuan, Allah beri kita lorong-lorong yang penuh dengan keberkatan. Dan jangan fikir tuan-tuan seolah kita akan maju. Oh, orang Islam kalau tinggal dunia tak akan maju. Siapa kata? Orang Islam tinggalkan kemajuan tak akan maju. Siapa kata? Sebenarnya di atas kemajuan, kebendaan berpaksi kepada iman, itulah kemajuan sebenarnya. Dunia telah terbukti tuan-tuan. Telah membuktikan orang Islam yang capai kemenangan di zaman-zaman yang lampau. Kenapa? Mereka ada kekuatan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meraih kemenangan dalam keadaan mereka ada keimanan. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bagi saya yang kita terjemahkan sekarang ialah Islam dan amalan, bukan Islam dalam kad pengenalan. Moga-moga Allah rahmati kita semua, memimpin kita ke hidup yang diradainya. Wallahu alam, insyaallah. Islam dan amalan, tapi tak payah buanglah perkataan Islam dalam IC itu. Kekalkan, cuma nak amalkan apa yang tertulis dalam kad pengenalan kita. Kita bimbang berlaku ya Rasulullah cerita di hari akhirat nanti di kolam Kausar. Allah. Rasulullah duduk di kolam Kausar, layan umatnya seorang demi seorang. Rasulullah yang entertain, layan bagi air kolam Kausar. Tiba-tiba datang sekumpulan manusia. Rasulullah kata, tu umat aku tu. Sampai dekat, confirm umat aku tu. Tiba-tiba malaikat menghalang, tidak benarkan mereka minum dari kolam Kausar. Tanya Rasulullah, kenapa? Kata malaikat, Muhammad, memang mereka umat kamu, tetapi setelah kamu tinggalkan mereka, mereka telah meninggalkan ajaran Islam dalam hidup mereka. Nama je Islam, berpakaian tak ikut cara Islam, bergurau tak ikut cara Islam, berkeluarga, berekonomi, bermasyarakat, bersosial, berpolitik, berniaga dan sebagainya tidak mengikut cara Islam. Jadilah Islam kat menalan. Jadi itu tadi pelan tindakan yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Roslan. Moga-moga kita sama-sama dapat merealisasikannya dalam diri kita, dalam keluarga dan anak-anak kita, di tempat kerja dan masyarakat kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam halaqah pada minggu depan dengan tajuk yang lagi menarik, iaitulah tajuknya Sebelum Kami Tiada. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafi bin Abdul Malik, dan kita akan bersiaran secara langsung dari Masjid Usamah bin Zaid. Dekat je dari sini kan? Jadi kita akan bersiaran secara langsung. Masyarakat yang berada berdekatan dengan Masjid Usamah bin Zaid, sama-sama kita hadir. Orang yang datang malam ni pun kalau nak hadir lagi boleh juga, tapi duduklah belakang sikit bagi pula orang lain mula. InsyaAllah. Yang penting sebenarnya menunjukkan kesungguhan kepada kita untuk hadir majlis ilmu. Sekadar itu pertemuan kita. Terima kasih kepada pihak jawatankuasa masjid dan para jemaah yang hadir. Moga-moga amalan kita ini diterima oleh Allah sebagai satu amal soleh insya-Allah. Halakah Dr.